Okay, Assalamualaikum semua fighters Majika. Saya Raski. Hari ni untuk video kali ni saya nak share sikit lah pasal kita punya product knowledge. So basically untuk product knowledge yang ini, yang saya tunjukkan ini adalah untuk set Majika, iaitu kopi dan coklat. Okay, so kita mulakan dengan product knowledge kita pada hari ini. Okay, so yang ini tak apa. Okay, first kali kita pergi ke sasaran pelanggan. Pertama sekali kita kena tahu, sebelum kita nak jual produk kita, kita kena tahu dulu siapa sasaran pelanggan kita kan. First kali wanita dan lelaki, tapi mostly kebanyakannya adalah wanita. Okay, dan seterusnya bekerja ataupun suri rumah. Okay, berumur dia 25 hingga 49 tahun. Itu yang kita dah kaji lah. Mostly yang sukakan set kurus, kopi dan coklat ni berumur lingkungan yang macam tu. Ada yang atas 49, 50 ke 55. Ada juga customer kita, tetapi tak terlalu ramai. Yang kita orang panggil ini lingkungan 25 hingga 49 ni antara yang ramai lah customer kita yang berumur begitu. Okay, so next berpendapatan tersasul. Berpendapatan 800 hingga 4000 sebulan. Ini yang saya yang bagi share dengan korang ni, yang mostly customer yang ramai begini dia punya avatar dia. Okay, so next of course mengalami masalah berat badan berlebihan, keinginan kurus seperti kawan lain, idaman memiliki berat badan ideal, ingin mengurangkan bacaan kolesterol. Okay, ini antara orang cakap apa, kita punya target customer kita. Okay, target pelanggan kita. So kita boleh lepas ni nak pergi cari prospek dah tahu dah. Sebab apa, prospek ni kita kena cari yang betul-betul mengikut kriteria yang kita nak. Barulah kita senang nak closing. Kalau contoh kita ambil umur 55, 56, ada customer tapi tak terlalu ramai. Tapi bila kita dah jumpa prospek yang lebih kurang umur 55 ni, kita susah nak closing dia. Sebab apa? Sebab dia tu bukan dalam target market kita yang paling tepat. Okay, kalau nak contoh nak senang closing, ambillah umur 25 hingga 49 tahun, berpendapatan. Kalau suri rumah tu biasanya berpendapatan dia daripada suami lah kan. Okay, seterusnya yang mengalami masalah berat badan, nak kurus, nak ada berat badan ideal, nak kurangkan kolesterol. Okay, so biasanya itu sasaran pelanggan kita lah. Alright. Okay, so ini produk kita, perisa coklat dan kopi. Okay, sebelum kita nak jual produk kurus, kita pun kena tahu. Okay, saya alihkan sikit. Okay, kita kena tahu niche kurus tu kan. Niche kurus yang kita sedang jual ni adalah niche kurus. Kita kena tahu betul-betul, sebab kita sebelum nak jual, kita mestilah ada berpengalaman tentang produk yang kita nak jual. Bukan tentang produk sahaja kan, tetapi bukan tentang produk sahaja, tetapi kita kena tahu juga sebab orang kata niche kurus tu, kita kena tahu sebab apa dia gemuk, sebab apa dia kurus. Kita kena ada ilmu, knowledge pasal tu, barulah senang kita nak advise dia yang mana, berapa kotak sesuai untuk dia. Perlu tak ambil bikyor sekali. Benda tu lepas kita dah ada ilmu tentang kurus, niche kurus ni, barulah senang kita nak closing dan senang kita nak cari customer. Okay, kalau korang nak tahu, dekat situ data yang ini data untuk tahun 2015 yang disediakan oleh NHMS. Okay, dia kata sini lebih kurang 30% rakyat penduduk di Malaysia ada masalah berat badan berlebihan. Maksudnya dekat Malaysia ni
lebih kurang ada 44 juta populasi Malaysia ni. Okey, 30% daripadanya ada alami masalah berat badan. Hampir 4 juta orang dekat Malaysia ni ada masalah berat badan. Korang bayangkan ramai tak ramai 4 juta tu kan yang dekat Malaysia ni yang ada masalah berat badan. Itu masalah berat badan berlebihan. Tapi 19% lagi adalah orang obesiti. Okey, tadi 4 juta orang masalah berat badan berlebihan. Okey, kali ni hampir 20% obesiti. Maksudnya ada lebih kurang dalam 2 juta orang yang obesiti. That's why kalau kita tengok dekat sini, bisnes hari ini seperti Slimming World, London Weight Management, macam mana dia boleh survive? Even dia punya produk harga lebih kurang 1,000 lebih, starting price 1,000 lebih, ada sampai 15,000, tapi dia boleh jual produk dia ni. Dia boleh jual dia punya servis ni dekat orang ni. Maksudnya first tadi dia dah tahu dah sasaran pelanggan dia. Kita, yang saya cakap tadi, kita pun dah tahu dah sasaran pelanggan kita siapa. Okay, kali ni that's why London Weight Management, Slimming World, dia boleh achieve target market dia tu tau. Target sale dia tu dia boleh achieve sebab dia tahu sasaran pelanggan dia dan dia faham niche kurus ni. Dia tahu dekat Malaysia ni ramai orang yang ada masalah berat badan. Okey, kalau korang nak tengok lagi yang itu pasal niche kurus lah. Korang kena tahu 4 juta orang yang ada masalah berat badan. Besar tak besar kita punya market dekat Malaysia ni. Dan kalau korang nak tahu juga kita ni, sekejap. Okay, kalau korang tengok dekat sebelah yang nampak tak perasan tak Malaysian Weight Wise tu. Okay, dekat situ kita Malaysia tangga pertama tau. First place. Kita champion untuk orang yang ada masalah obesity ni. Bayangkan Malaysia champion untuk masalah berat badan ni. Bayangkan target market kita besar tak besar untuk produk kita ni. Kalau London Weight Management yang boleh jual servis harga berbelas ribu, kita yang harga yang sangat-sangat berpatutan, harga yang sangat-sangat boleh dimiliki ni, insya-Allah memang senang sangat nak buat sale. Okey, so kita kena fokus. Dekat Malaysia ni ada 4 juta lebih, campur dengan obesiti hampir 6 juta orang, hampir 7 juta orang dekat Malaysia ni ada masalah berat badan berlebihan, dan kita boleh jual produk kita ni dengan harga yang sangat-sangat berbaloi, berpatutan. Okey, itu baru niche kurus. Next ni fakta tentang kopi dan coklat. Kalau korang nak tengok dekat situ, ni saya ambil daripada Sinah Harian, data 2017. Bayangkan permintaan kopi meningkat hampir 972 juta. Coklat pula 1 bilion. Nampak tak demand untuk kopi dan coklat ni macam mana dia punya demand? Tinggi tak tinggi? Memang tinggi gila lah. Dah lah kita punya niche kurus tu, niche paling power lah kan market dia kan. Lepas tu kita campur pula dengan preset kopi dan coklat, lagilah bertambah-tambah padu orang cakap. Okay, so korang kena take note benda ini. Alright, so next. Okay, lain tak bukan, korang kena tahu sebab apa diorang ni ada masalah berat badan besar, berbadan besar. Kita kena tahu ni tahu, sebab ini adalah knowledge dalam niche business kita. Kita sekarang ni tengah pegang niche kurus. Jadi korang kena tahu daripada A sampai Z macam mana dia berbadan besar dan macam mana dia boleh kurus. A sampai Z korang kena tahu. Okay, antara sebab-sebab orang berbadan besar ni first kali adalah genetik daripada keluarga ataupun wanita semasa mengandung. Biasalah wanita mengandung, lepas waktu mengandung tak boleh nak kontrol nafsu makan, kerja dia makan melantak sampailah dah habis bersalin, susah nak turun berat badan. That's why dia mengalami masalah berat badan berlebihan. Lepas tu yang ketiga, tak dapat mengawal nafsu makan. Kan main makan dia tak dapat kawal, dia makan.
kan. Lepas lagi satu, tidak jaga pemakanan, kerap makan makanan yang bergoreng berminyak berlemak. Macam biasa, pergi je dekat depan jalan utama kejap lagi, macam-macam jual. Itu dekat Malaysia kan, jual tepi jalan tu memang makanan sedap-sedap. So diorang tak boleh nak kawan nafsu, dan diorang pun pergi beli dan makan. Akhirnya Malaysia jadi champion. Okey, alright. Seterusnya, kerap makan dan minum manis terlalu masin dan berkalori tinggi, dan tidak banyak buat aktiviti, kerap rehat dan tidur. Itu antara sebab-sebab orang berbadan besar. Okey, yang korang kena dan wajib faham dan tahu. Okey, faktor lain pula adalah ada yang faktor umur. Umur makin meningkat, metabolisme badan kita makin menurun. Metabolisme ni salah satu sistem di dalam badan kita yang bantu membakar lemak-lemak yang lemak-lemak dalam badan kita ni. So bila umur meningkat, metabolisme pun makin rendah. Jadi bila metabolisme rendah, pembakaran lemak tu dah kurang berlaku. That's why dia makin lama, makin tua, makin dia makin dia susah nak turun berat badan. Okay, that's why benda tu yang korang kena tahu. That's why dalam kopi kita ada asid klorogenik yang boleh membantu meningkatkan metabolisme badan, dan boleh yang mana orang-orang yang dah makin berumur tu elok minum ni untuk dia meningkatkan metabolisme badan dia. So dia boleh buat pembakaran lemak tu lebih efektif. Okay, yang seterusnya adalah gender. Kaum wanita dia kata sini senang nak jadi obes berbanding lelaki. Sebab apa? Wanita ini metabolisme dia rendah berbanding lelaki. Okey, yang seterusnya faktor keturunan, aktiviti fizikal, kurang melakukan kurang beraktiviti lah. Okey, ada yang faktor psikologi, dia orang ni makan berlebihan sebab tak kestabilan emosi. Maksudnya emosi tak stabil pun dibuat dia kerap makan, dan lalu berat badan dia makin meningkat. Okey, yang kedua penyakit. Biasanya orang obesiti boleh berlaku kepada pesakit yang mempunyai penyakit hypothyroidism, kemurungan, ataupun pesakit yang makan berlebihan, dan ubat-ubatan pun faktor-faktor yang membuatkan badan kita ni membesar. Okey, right. So korang kena faham benda ni sebagai seller untuk niche kurus. Okey, seterusnya, bagaimana lemak badan terbentuk? Okey, saya ada sediakan sedikit video. Sekejap saya nak play. Hi everybody, it's Dr. Okay, Sam dengar Robbins. dulu Today I'm apa going dia to cerita. reveal 6 habits that'll quickly make you fat and cause weight gain. Now, there's lots of things you can do to lose weight. However, you keep doing the wrong things that make you fat, makes the whole process so much harder, right? You don't want to sabotage your weight loss efforts by unknowingly making the following 6 daily habits that'll quickly make you fat. So let's save you time and effort, help speed up the weight loss process, and more importantly, keep the fat off long term. All right, so the first bad habit is eating while distracted. Now, eating while watching TV is probably the #1 cause of eating excess calories. In fact, research by the American Journal of Clinical Nutrition revealed that distractions result in a person eating 50% more calories. Let's face it, when you're eating and watching TV, or you're on your laptop, or something else distracting, you're just not paying attention to what you're eating. You're more focused on the TV show, so you just keep, eating and snacking and drinking. You're not mindful. So watch TV without any snacks or food, unless maybe it's vegetables with no dressing. The second one is eating too quickly. Most of us, let's face it, we're in a rush and we're just not chewing, the food properly. This causes stomach problems, gas, bloat, acid reflux, and yes, weight gain. And one of the reasons for the weight gain is because 20 minutes of eating, right, typically signals your brain that you're full. And when you eat slowly, you'll eat less food during that time because your brain shuts off your appetite. Now, the third bad habit is drinking your calories. Drinking your calories is a big problem because it only takes a couple minutes to have, a glass of juice or soda, or, some kind of a shake, or any other liquid that's loaded with lots of calories. Now, eating real food causes a thermogenic effect, thus increasing body temperature and your metabolism.
Also, drinks are typically loaded with lots of sugars, which spikes up your insulin levels and increases belly fat. Now, the next problem is just not moving enough. Listen, your body is made to move, yet most people just sit all day, right? You're sitting at work, you're sitting in your car, you're sitting behind a computer, you sit while eating, and so on and so forth. So you need to exercise or just move daily. Simply taking a brisk 20 to 30-minute walk daily will increase your metabolism because it improves your hormones and reduces cravings. Now, number 5, people just aren't eating enough often, all right? So most people skip breakfast, which isn't a good idea. But the bigger problem is that most people skip lots of meals, and then when they do sit down and finally eat, they're just so hungry that they'll eat anything and make poor eating decisions. By eating more often, you'll have more energy, you'll have better blood sugar levels, and less cravings and hunger. Also, the more often you eat, the faster your metabolism, again, because your body has to turn on your metabolism to digest all the food. Thus, eat smaller meals more often. This can be like, 3 regular meals like breakfast, lunch, and dinner, plus 2 smaller snack meals. You can eat the same calories, but spread it over 5 smaller meals, and you'll actually lose fat and feel better too. And finally, number 6, not drinking enough water is the next worst habit. Listen, people don't drink enough water, and thus people are walking around dehydrated. To make it worse, most people are loaded on caffeine products, whether it's coffee or energy drinks, tea, and so forth. And when you're dehydrated, you're more tired and fatigued. This causes you to move less and burn less calories. Drinking water, especially cold water, causes a thermogenic effect. Again, similar increase in body temperature like you did with eating more meals more often. Also, drinking water, especially before a meal, also reduces hunger pains and cravings. It also prevents you from drinking other caloric liquids, which I said earlier to stay away from. So in summary, what you want to do is not eat while distracted, all right? Don't eat too quickly. Don't drink your calories. Move more. Eat more often, again, with smaller meals, and drink more water. Now, if you're trying to lose weight and nothing seems to work or has worked long term, and you have a hard time keeping the fat off, especially if you're over the age of 30, then make sure you click the link below in the description area and watch a bonus video about the big weight loss scam and why 93. Jadi itulah bagaimana lemak badan kita ni terbentuk kan. Macam dia share tadi, kita ni sejak mana tadi, nampak tu, kita ni selalu makan waktu tengah tengok TV, tengah waktu tak fokus lah kan. So kita makan sampai tak sedar kita makan banyak, sampai kita eat too quickly, maksudnya makan dengan cepat. Lepas tu kita pun banyak minum kalori, tak banyak bergerak, dan kita banyak skip breakfast. Maksudnya makanan kita ni tak menentu. That's why lemak badan kita ni mudah terbentuk. Okay. Hi everybody, it's Dr. Sam Robbins. Sekejap ni dah habis. Sekejap ya, saya tutupkan. Weight gain. Alright. Okay. Alright. So seterusnya, okay, ni adalah kesan buruk berat badan berlebihan. First kali, kalau dia tak kontrol daripada sekarang, kita kena cakap dengan dia, akan datang mudah kena penyakit. Penyakit apa? Macam jejas kesuburan, tekanan darah tinggi, masalah jantung, diabetes, dan macam-macam lagi. Penyakit-penyakit lain, gout pun ada kan. That's why kita kata it's okay kalau tak kurus guna produk kita, tak apa. Tapi make sure dia kena turunkan berat badan dia juga, sebab kita tak nak dia sakit, jatuh sakit macam ni bila dia dah tua nanti kan. Waktu muda ni jaga kesihatan. Kalau tak nak kurus dengan produk kita, tak apa, tapi dia kena kurus juga walau macam mana pun, supaya dia tak dapat penyakit yang teruk, makin lama makin teruk kan. Okay, alright. So tu kesan buruk dia.
Okey, so cara turun berat badan berlebihan yang dia share tadi. Ingat tak yang video kita share tadi tu? Yang saya share tadi tu. So, first kali jangan makan ketika sedang buat aktiviti lain seperti makan, tengok TV ke. Kalau boleh kita elakkan sebab kita nak fokus dekat makan. Apa yang kita makan tu supaya kita tak makan terlalu cepat. Okey, yang ketiga, jangan ambil kalori melebihi keperluan. Kadang-kadang kita hari ni portion kita makan sepatutnya segenggam nasi je, tapi bila kita makan 2 genggam nasi, metabolism kita boleh bakar segenggam nasi je. Okey, lagi segenggam nasi ni tinggal dalam badan kita sampai jadi lemak tepu. Kan? That's why kalau nak makan satu nasi supaya metabolism kita lebih senang nak bakar. Alright, yang keempat, perbanyakkan bergerak. Bila kita banyak bergerak ni bantu meningkatkan metabolism badan kita juga. Okey. Makan dengan kerap dengan kuantiti yang sedikit. Biar kita makan sikit tapi kita makan dengan efektif. Maksudnya kita makan dengan susunan ataupun dengan makanan yang kuantiti yang sedikit supaya makan sikit, okey, metabolism boleh bantu bakar sikit-sikit kan. So, tapi kita makan dengan kerap supaya kita makan sikit tadi tu kita tak rasa lapar kejap lagi kita makan juga, makan dengan sikit juga. Ini benda yang kita kena tahu supaya kita boleh advise kita punya customer ni. Dan akhir sekali, minum air secukupnya. Okey. Alright, itu cara turun berat badan berlebihan secara normal tanpa apa-apa suplemen. Tapi masalahnya sekarang tak ramai yang boleh buat cara tadi tu. Betul tak? Kita kata banyak bergerak, dia tak banyak bergerak. Kita kata kurangkan makanan kalori, dia tak boleh nak kurangkan makanan kalori. Kita kata jangan makan nasi banyak, dia pergi makan nasi 3 pinggan. Kan? That's why lepas tu nak salahkan produk kita, tak boleh nak kuruskan badan dia, tak boleh nak bantu dia turun berat badan. That's why kita kena perbetulkan. Tak ramai yang boleh buat macam tu. That's why kita datangkan dengan apa? Kita punya produk ni, suplemen. Sebab dia orang ni perlukan suplemen seperti suplemen Magicka. Okey? Sebab apa? Sebab suplemen kita boleh mengurangkan selera makan dia, tak rasa nak makan terlalu banyak. Okey, buat rasa kenyang lama. Okey, kesan selepas ambil suplemen kita ni, selera makan dia terkawal, kurang makan tetapi kenyang. Kan tadi bila kita makan, biasanya kalau orang makan diet dia akan makan sikit. Tapi walaupun makan sikit, kejap lagi tengah hari terseksa kan, rasa macam craving gila, rasa nak makan itulah, nak makan inilah. Sebab diet dia tu diet tak betul. Dia perlukan suplemen seperti suplemen kita ni. Makan sikit, lepas tu makan suplemen kita, tengah hari pun tak ada masalah. Kadang ada yang tak nak makan langsung, tapi kita advise ambil lah roti sikit supaya perut tu ada alas. Walaupun kita tak rasa lapar, tapi perut kita tu kena alas sikit lah dengan roti ke apa, untuk bagi tenaga. Sebab bila ada tenaga, metabolism kita pun lebih meningkat dan senang nak turunkan berat badan. Okey, seterusnya nutrisi yang lengkap dan meningkatkan metabolism badan lepas minum produk kita ni. Okey. Alright. So ini kita punya bahan-bahan kita dalam coklat. Pertama sekali kita ada coklat, rich coklat. Kita tak guna coklat biasa, kita guna rich coklat sebab dia boleh membantu mengurangkan pengambilan makanan manis, masin dan berlemak yang lain. Bila kita makan, kita dapatkan rich coklat ni, kita tak lalu nak makan manis yang lain, makan berlemak yang lain. Okey, so kita boleh okey je dengan rich coklat ni. Okey, seterusnya adalah beras perang. Beras perang ni membantu mengenyangkan perut kita yang lama, bantu kita tahan diet tanpa ikat perut. Sebab bila beras kita kita ambil beras perang ni, dia tinggi serat. Dia tinggi serat. Bila kita ambil yang tinggi serat ni, metabolism tu bakar dengan lebih baik lagi berbanding beras biasa. Beras biasa ni tinggi kalori kan, yang beras perang ni tinggi serat. Beza tinggi serat dengan tinggi kalori ni, serat ni lebih mudah untuk hadam dan mudah untuk membakar. Okey. Seterusnya adalah ada ekstrak pisang, melancarkan proses pencernaan dan mengelakkan sembelit. Okey, seterusnya
kita ada kopi hijau, perisa kopi. First kali kita ada kopi hijau lah. Kopi hijau yang tinggi asid klorogenik kan. Asid klorogenik ni membantu menaikkan metabolisme badan. Metabolisme badan naik, mudah nak bakar lemak. Okey. So seterusnya ada hudia. Hudia ni pun power juga. Sebab dia membantu memotong selera makan supaya diet kita teratur. Bahan aktif yang ada dalam hudia tu adalah appetite suppressing molecule. Maksudnya dia hantar satu chemical ke otak kita mengatakan yang kita ni dah kurus. Kita ni dah kurus pula. Kita ni dah kenyang. So kita dah tak ada nak ambil makanan-makanan lain. Hudia ni pun power. Dan yang paling penting, produk kita halal kan. Halal dan lulus KKM. So tak ada masalah bahan-bahan ni. So seterusnya biji chia. Dia masuk dalam badan kita, dia boleh mengembang dan membantu kita kenyang lama. Dan biji chia ni juga dia tinggi serat. Okay, last kali spirulina. Spirulina ni add on kita nak bagi kulit kita makan, minum Magicka ni makin lama makin kulit kita makin cantik, makin lembut kan. Itu bahan-bahan yang ada dalam perisa kopi. Semua bagus-bagus bahan-bahan dalam Magicka ni, okey. Dan kita tak ada produk lain pun yang ada bahan-bahan macam kita ni. Formula ni khas untuk Magicka. Okey, so boleh gunakan bahan-bahan ni juga sewaktu kita nak yakinkan customer tu yang produk kita ni bagus untuk dia, bukan je boleh kuruskan badan tetapi ada kelebihan-kelebihan yang lain. Okey. Alright, jadi next kali bagaimana produk ini berfungsi. Okey. Kita minum waktu pagi. Bila kita dah minum waktu pagi, kita akan rasa kurang nak makan daripada waktu tengah hari tu, kadang-kadang sampai bawa ke petang. Kita susah rasa lapar sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada bahan utama dia tu yang memotongkan selera makan kita dan membuatkan kita ni rasa kenyang. Lepas tu dah kenyang pula sampai petang kan, kita minum pula coklat. Coklat ni apa yang bagusnya, first kali coklat ni dia boleh menenangkan emosi kita tau, dan boleh buat kita tidur awal. Kita tenang je lah minum coklat ni, kita rasa macam tenang, selesa nak tidur awal. Maksudnya kita punya lebih baik lah kan. So seterusnya rasa kenyang dan boleh makan sedikit pada waktu malam sebab ada beras perang dan lain-lain bahan yang lain. Okay. Alright. Okay, saya rasa itu sahaja untuk produk knowledge kita. Dia ada lebih banyak lagi pasal kelebihan-kelebihan bahan tu. Nanti kita akan share dalam bentuk, mungkin dalam bentuk webs, dalam bentuk WhatsApp nanti ke, kita boleh share juga. Okay, so korang kena tahu yang produk kita ni memang pasarannya sangat luas. Macam saya cakap tadi, sampai 7 juta orang kan. 4 juta ada masalah berat badan, 2 juta ada masalah obesity. Maksudnya market kita tu sangat-sangat besar. Kalau servis lain, produk lain yang jual sampai 300 hingga 15,000 ringgit, boleh setiap bulan orang kata dia punya sale tu sentiasa on the top kan. Tapi kenapa bukan kita yang hanya jual produk harga yang sangat-sangat berpatutan kan. So kita kena fikir sendiri, produk tu dah bagus dah, harga dia pun dah bagus dah, cuma tinggal kita je nak pergi cari sasaran pelanggan kita ni dan closing. So tak ada istilah produk mahal sebenarnya. Ada lebih mahal daripada kita tapi boleh buat sale. Ini kan kita hanya jual RM120 sahaja. Sangat-sangat berpatutan, dan ada 4 lebih kurang 6 juta orang yang sedang mencari solusi untuk kurus, dan kita ada solusi dia di sini. Okey. Jadi peluang korang buat duit dengan bisnes Magicka, dan peluang kita juga untuk membantu orang-orang kat luar sana, hampir 7 juta orang yang kat luar sana. Kita boleh bantu dia supaya dia tak kena penyakit yang seperti saya cakap tadi tu, penyakit membahaya tu, dan kita boleh bantu dia, dan sambil tu kita boleh juga jana income untuk diri kita. Okey, itu saja daripada saya tentang product knowledge. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan,
Boleh komen atau berikan pendapat korang dekat bahagian komen di bawah, ada di mana-mana di bawah ni ya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.